Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan ketika menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih agungnya, sehingga tidak ada satu pun tempat di dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala panggil Nabi Muhammad dengan perkataan atau dengan panggilan Ya Muhammad. Tidak ada satu pun tempat dalam Al-Quranul Karim yang tertulis demikian. Seperti mana Allah Ta'ala memanggil para rasul yang lain dengan gelaran Ya Musa, Ya Isa, Ya Ibrahim, Ya Adam dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin para jemaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita diketemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu acara, dalam satu majlis yang pastinya dituruni oleh Allah Ta'ala dengan curahan rahmat, khususnya di dalam bulan yang sangat mulia ini, bulan yang Allah Ta'ala tentukan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabiul Awal disebut oleh sebahagian para ulama dengan Rabiul Anwar, oleh kerana bulan ini menjadi penyebab kepada lahirnya seseorang yang menyinari alam ini, yang menjadi rahmat kepada sekalian alam, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka tajuk yang akan kita bicarakan pada malam ini adalah kekasih agung. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, para jemaah yang saya hormati, di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala memanggil baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa panggilan yang terhormat. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan ketika menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekasih agungnya, sehingga tidak ada satu pun tempat di dalam Al-Quran yang Allah Ta'ala panggil Nabi Muhammad dengan perkataan atau dengan panggilan Ya Muhammad. Tidak ada satu pun tempat dalam Al-Quranul Karim yang tertulis demikian. Seperti mana Allah Ta'ala memanggil para rasul yang lain dengan gelaran Ya Musa, Ya Isa, Ya Ibrahim, Ya Adam dan sebagainya. Tetapi tidak ada satu pun tempat di dalam Al-Quranul Karim Allah memanggil kekasih agungnya dengan panggilan Ya Muhammad, kecuali kekasih agungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil dengan gelaran-gelaran yang cukup istimewa, seperti Ya Ayyuhan Nabi, Ya Ayyuhar Rasul. Ini adalah panduan kepada kita bahawa bila mana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak pernah memanggil Rasulullah dengan panggilan namanya, maka apatah lagi kepada manusia. Tidak ada seorang pun yang boleh memanggil Rasulullah dengan panggilan Ya Muhammad. Di zaman Nabi SAW, yang memanggil Rasulullah SAW dengan panggilan Ya Muhammad hanya beberapa golongan. Yang pertama, golongan Yahudi dan Nasrani. Orang Yahudi dan orang Nasrani kalau panggil Rasulullah, mereka akan panggil Ya Muhammad. Kalau Nabi berjalan, mereka nak tanya soalan ke atau sahaja nak usik Nabi ke, akan dipanggil Ya Muhammad. Golongan yang kedua yang memanggil Rasulullah dengan Muhammad adalah orang munafikin. Orang-orang munafik. Mereka pun kalau ada hajat kepada Nabi, nak panggil Rasulullah, mereka tak panggil Ya Rasulullah, tapi panggil Ya Muhammad. Yang ketiga, golongan musyrikin di Mekah. Ini sahaja 3 golongan yang
memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gelaran ya Muhammad. Tetapi selain daripada itu, ahli keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, bapa mertua Nabi, menantu Nabi, siapapun, isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak Rasul sallallahu alaihi wasallam, semuanya akan panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan gelaran ya Rasulullah atau ya Nabi Allah. Tidak ada seorang pun yang panggil dengan gelaran-gelaran ahli keluarga, tak ada. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala meninggikan darjat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tajuk yang akan kita bicarakan pada malam ini serba sedikit saya nak kongsikan tentang bagaimana istilah atau bagaimana para salafus soleh yang terdahulu, mereka-mereka yang sebelum kita, para ulama-ulama, para sahabat yang terdahulu, para tabi'in, di dalam mengagungkan kecintaan mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada golongan yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada kecintaan para sahabat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda, yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang Sayyidina Abu Bakar, kata Nabi, kalau kamu timbang imannya seluruh umat aku dengan iman satu orang Abu Bakar ini, maka nescaya kamu akan dapati iman Sayyidina Abu Bakar ini lebih berat daripada iman seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbandingan yang begitu tinggi Nabi letakkan bagaimana Sayyidina Abu Bakar seorang, iman beliau kepada Rasulullah menyamai dan lebih berat daripada iman seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak lain tidak bukan adalah kerana demikian beliau letakkan kecintaan yang teragung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, pernah satu hari di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, waktu beliau jadi khalifah, ada seorang khatib berkhutbah. Dan di dalam khutbah tadi, khatib tadi ketika menyebut nama dan mendoakan nama para sahabat Rasulullah, maka waktu itu khatib tadi mendahulukan nama Sayyidina Umar daripada nama Sayyidina Abu Bakar. Bukan kerana merendahkan martabat Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar dah meninggal dah pun. Bukan kerana itu. Tapi niat si khatib tadi untuk mendahulukan Sayyidina Umar yang waktu itu jadi Amirul Mukminin, jadi khalifah. Maka ketika doa dalam khutbah Jumaat tadi, khatib tadi berdoa, Allahumma rda Umar Al-Khattab, warda Abu Bakr ini Siddiq. Sebut terbalik. Adakah ini menjadi satu kesalahan, tuan-tuan? Ya. Ini satu kesalahan. Bukan kesalahan yang kecil, bahkan kesalahan yang besar. Apa sebab? Kerana para ulama sebut di dalam kitab-kitab bahawa 4 orang khalifah Rasulullah ini, 4 orang ini, keutamaan mereka, kemuliaan mereka di sisi Allah Ta'ala wajib mengikut turutan. Kerana demikian level mereka di sisi Allah Ta'ala. Maksudnya yang paling utama sekali daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang paling tinggi sekali kedudukannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setelahnya Sayyidina Umar, setelahnya Sayyidina Uthman, setelahnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Maka tak boleh diterbalikkan. Jadi ini menjadi satu kesalahan sebetulnya. Tetapi khatib tadi melakukan demikian, mungkin dia tidak tahu kalau ini adalah satu kesalahan yang berat. Di zaman Sayyidina Umar pula tu, mana nak bagi chance kalau Sayyidina Umar. Berita tadi sampai kepada Amirul Mukminin Umar Al-Khattab bahawa ada di satu masjid seorang khatib, ketika doa di dalam khutbah tadi, dia menyebut nama Umar dulu baru nama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka khatib tadi dipanggil oleh Sayyidina Umar. Ditanya oleh Sayyidina Umar, ya fulan, berikan aku satu alasan yang kuat. Sambil Sayyidina Umar pegang dia punya pedang.
Sambil Sayyidina Umar pegang, dia tak keluarkan pun. Letakkan tangannya di pedang. Berikan aku satu alasan yang kuat bagaimana engkau boleh menyebut nama aku melebihi daripada nama Abu Bakar Siddiq. Apa sebab kamu lakukan demikian? Khatib tadi mengatakan, ya Amirul Mukminin, aku menyebut demikian bukan kerana merendahkan kepada martabat Abu Bakar Siddiq, tidak sama sekali. Tetapi hanya semata-mata untuk menyebutkan nama kamu yang merupakan khalifah kepada kami sekarang ini, tanpa merendahkan sedikit pun martabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arba. Kata Sayyidina Umar, katanya, ya fulan, tahukah kamu betapa bezanya kedudukan Abu Bakar dan kedudukan Umar? Kamu boleh tahu tak? Ataupun adakah kamu dapat mengukur betapa bezanya, betapa apa istilahnya, betapa tingginya kedudukan Abu Bakar berbanding kedudukan Umar? Kemudian kata Sayyidina Umar, katanya, sesungguhnya inna yawman wa laylata Abi Bakar ma'a Rasulillah. Sesungguhnya satu hari satu malamnya Abu Bakar bersama dengan Rasulullah itu lebih bernilai di sisi Allah melebihi daripada seluruh umurnya Umar dan seluruh umurnya ahli keluarga Umar. Sepatutnya kalau jadi seorang pemimpin, terkadang dia tak nak pun kalau pemimpin sebelumnya yang diagungkan. Itu tabiat pemimpin sebahagiannya. Tapi tidak kepada sahabatnya Rasulullah, tidak kepada khalifah-khalifahnya Rasulullah. Bahkan ditegur oleh Sayyidina Umar kepada khatib tadi. Kemudian Sayyidina Umar sebut, tahukah kamu kenapa aku sebutkan demikian? Bezanya darjat Sayyidina Abu Bakar dan juga Umar. Satu hari Sayyidina Abu Bakar bersama dengan Rasulullah, satu harinya Abu Bakar bersama dengan Rasulullah itu bernilai lebih di sisi Allah Ta'ala melebihi daripada seluruh umurnya Umar. Apakah satu hari yang dimaksudkan itu, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah? Satu hari satu malam yang dimaksudkan oleh Sayyidina Umar adalah yauman wa lailatan, satu hari dan satu malam Sayyidina Abu Bakar menemani Rasulullah ketika hijrah Nabi SAW. Kerana waktu itu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar kepada baginda Rasulullah SAW sudah cukup jawapan kenapa Nabi sebutkan sesungguhnya imannya satu orang Abu Bakar ini lebih berharga di sisi Allah, lebih berat di sisi Allah melebihi daripada iman seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Kerana pada malam tersebut, pada ketika hijrah, baginda Sayyidina Abu Bakar menemani baginda Rasulullah SAW, tidak ada suatu perjalanan pun yang mereka rempuh kecuali Sayyidina Abu Bakar yang duduk paling depan. Tidak ada suatu tempat pun yang akan dilangkah oleh Rasulullah kecuali Sayyidina Abu Bakar yang akan melangkah terlebih dahulu. Sampaikan nak masuk ke dalam Gua Hira, Sayyidina Abu Bakar yang masuk dulu. Yang semua daripada kita tahu cerita tersebut, bagaimana beliau yang membuka kain baju beliau, menutup setiap lubang-lubang yang ada di dalam gua tadi, sehingga beliau duduk di dalam gua tadi tanpa pakai baju. 3 hari 3 malam tak pakai baju duduk dalam gua. Hanya semata-mata apa? Supaya tidak ada satu binatang bahaya yang akan memberikan bahaya kepada kekasih agung beliau Sayyidina Rasulullah SAW. Diangkatnya Rasulullah daripada bawah perkarangan gua tu, daripada bawah diangkat Rasulullah, letakkan di atas bahunya sampai ke naik ke atas gua, sampai ke pintu gua Thur. Minta maaf, bukan Gua Hira, Gua Thur. Jadi Sayyidina Umar memberikan bayangan kepada khatib ini bahawa satu hari satu malamnya Sayyidina Abu Bakar lebih berharga daripada seluruh umurnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Demikian bagaimana para sahabat baginda Rasulullah seperti Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar di dalam meletakkan kecintaan yang teragung mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang lain, Sayyidina Bilal bin Rabah, yang cukup kita kenali tentang bagaimana sirah, bagaimana cerita beliau, bagaimana khidmat beliau kepada baginda Nabi SAW. Satu hari
ketika di Madinah, satu orang sahabat bertanya kepada Sayyidina Bilal. Pertanyaannya apa tahu? Katanya, ya Bilal, bagaimana engkau merempuh saat engkau ditelanjangkan di tengah padang pasir tanpa berpakaian, lalu diletakkan pada panas terik padang pasir tadi, kau dibaringkan di atas tanah padang pasir, dan diletakkan batu yang besar di atas badan kau, lalu dipukul badan kau dengan cemeti. Bagaimana kau boleh melalui saat-saat demikian? Apa kekuatan yang ada pada kamu ketika kamu melalui saat demikian? Ini yang berlaku kepada Sayyidina Bilal waktu beliau disiksa oleh tuannya kerana nak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada seorang sahabat tanya, engkau melalui ini bagaimana ya Bilal? Apa jawapan Bilal? Katanya, sesungguhnya panasnya matahari dan beratnya batu dan bebannya pukulan yang dipukul pada aku ketika itu tidak ada langsung nilainya berbanding dengan kemanisan iman yang aku merasai kerana aku beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Yakni beliau merempuh saat itu dengan kemanisan iman yang beliau merasakan kerana begitu tinggi iman dan cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau boleh melalui perkara itu dengan tidak ada apa-apa pun. Demikian kecintaan Sayyidina Bilal sampai ke akhir hayatnya, saat beliau berada dalam keadaan nazak sakaratul maut. Anak-anak beliau duduk di sebelah. Di Syam waktu itu beliau, di Syam, di negeri Syam. Bilal bin Rabah meninggal di Syam. Waktu itu anak-anak beliau yang berada di sekeliling beliau menangis. Tapi Sayyidina Bilal nampak gembira. Nampak macam gembira, lalu ditegur lagi kepada anak-anaknya, kenapa kamu menangis? Katanya, ini saat-saat yang sangat merisaukan kepada kami, wahai ayah. Kamu berada dalam keadaan demikian. Maka kata Sayyidina Bilal, aku bergembira. Dan aku tidak sabar untuk nyawa aku ditarik oleh Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana gadan katanya, besok alqi ahibbah. Besok aku dijanjikan bahawa aku akan bertemu dengan kekasih-kekasih aku. Jadi maksudnya apa? Sayyidina Bilal sudah mendapat isyarat kalau hari kematiannya beliau adalah waktunya sekian. Dan beliau memberitahu kepada anak-anak beliau, gembiranya beliau nak mati. Dan jangan sedih-sedih katanya kepada anak-anak beliau. Sebab apa? Ghadan alqi ahibbah. Besok aku dah mati, aku akan berjumpa dengan kekasih-kekasih aku, iaitu baginda Rasulullah SAW dan juga para sahabat-sahabat yang lainnya. Satu orang yang hidup di zaman Nabi SAW yang bernama Uwais bin Amir Al-Qarani. Nama yang cukup famous kepada kita, Uwais bin Amir Al-Qarani. Sebutan yang betul Al-Qarani, bukan Al-Qarni. Kerana beliau berasal daripada satu negeri di Yaman namanya Al-Qaran. Uwais bin Amir Al-Qarani radhiyallahu anhu arda. Beliau hidup di zaman Rasulullah, tapi tak sempat jumpa Nabi SAW. Tapi tahukah kita bagaimana kecintaan beliau terhadap kekasih agung Nabi Muhammad SAW? Uwais bin Amir Al-Qarani ini kita terkenal dengan cerita beliau tentang khidmat dan bakti beliau kepada ibunya. Dan memang pun luar biasa khidmat dan bakti beliau kepada ibunya. Dan mereka ni orang miskin. Orang miskin. Suatu hari ibunya bagi tahu kepada Uwais kalau ibunya nak pergi haji. Dan Uwais bin Amir tak ada duit nak beli atau nak sewa binatang tunggangan, tapi nak bawa ibunya pergi haji. Maka diberikan tempoh, bagi tahu kepada ibunya, berikan saya tempoh 1 tahun untuk buat preparation nak bawa ibu pergi haji. Tapi preparation yang diminta oleh Uwais bin Amir bukan nak kumpulkan duit, sebab memang beliau miskin. Jadi akhirnya beliau kumpulkan duit sedikit, beli seekor lembu kecil. Seekor anak lembu. Apa dibuat oleh Uwais bin Amir Al-Qarni beli lembu tadi, tuan-tuan? Hari-hari dia pikul lembu. Pergi naik atas bukit, kemudian turun. Sampaikan orang-orang yang ada di negeri Al-Qarni kata Uwais ni gila. Selama hampir 1 tahun, hari-hari dia buat apa? Pikul anak lembu, berjalan daripada rumahnya sampai atas bukit, turun balik. Selama 1 tahun. Hampir 10 hingga 11 bulan kalau disebutkan dalam cerita beliau.
sampai lembunya tadi tu membesar jadi 100 kilo. Hari-hari pikul. Dah cukup 1 tahun, maka beliau datang kepada ibunya, bagi tahu, wahai ibu, sekarang kita dah boleh bersedia untuk pergi ke haji. Saya dah siapkan tunggangan untuk ibu. Ibunya kata, ai, daripada mana kau dapat duit untuk siapkan tunggangan? Ya, kalau zaman tu nak pergi haji daripada satu negeri yang jauh, nak pergi ke haji, perkara yang paling penting yang akan dibuat persiapan adalah tunggangan. Bukan makan, minum, pakaian, tidak. Tunggangan tu kalau ada, kira dah boleh pergi haji lah. Jadi kata Uwais bin Amir, katanya, wahai ibu, tidak ada binatang tunggangan. Tapi yang ada adalah, aku mampu untuk mengangkat kamu daripada sini pergi ke Mekah. Dan rupa-rupanya, yang diangkat anak lembu tadi selama 1 tahun untuk melatih dirinya supaya boleh kuat untuk mengangkat ibunya. Lalu dipapah ibunya di belakang, diangkat. Kerana tak mampu beli binatang tunggangan. Daripada Yaman, bermusafir pergi ke Mekah. Mungkin mengambil masa waktu tu kalau tak silap dalam hampir 1 bulan perjalanan. Dia berjalan kaki. Pergi ke Mekah buat haji. Sampai di Mekah, tawaf. Selesaikan urusan-urusan haji dan sebagainya. Lalu ketika beliau selesai tawaf, Uwais bin Amir berdoa kepada Allah. Katanya, ya Allah, kau ampunilah ibu aku. Masukkan ibu aku dalam syurga. Dan ibunya mendengar. Kerana apa? Kerana ia doa sambil mengangkat ibunya. Maka ibunya kata, wahai anak, kenapa kamu doakan untuk ibu saja, tak doakan untuk kamu masuk syurga? Kata anaknya Uwais, wahai ibu, kalau ibu masuk syurga, maka saya juga pasti akan mendapat keredaan Allah Ta'ala. Kerana dengan kebaikan yang saya buat, dengan doa ini, kalau ibu masuk syurga, maka sudah pasti saya juga akan diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana redanya saya adalah berada di bawah redahnya ibu. Dan itu yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis, ridallah tahta ridal walidain, sakhtullah fi sakhtil walidain, atau kama qala Rasul. Redanya Allah Ta'ala kepada kita berada di bawah redanya ibu bapa kepada kita. Murkanya Allah kepada seseorang berada di bawah murkanya ibu bapa kepada seseorang tersebut. Jadi kalau ibu masuk syurga, maksudnya ibu akan redai saya. Dan itu sudah cukup bagi saya untuk dapatkan syurga di sisi Allah Ta'ala. Demikian kata Uwais bin Amir Al-Qarni. Kemudian selesai daripada haji, beliau bawa balik ibunya ke Yaman. Ataupun ada sebahagian cerita mengatakan, bukan bawa ibunya pergi Yaman, tapi letak masih lagi di Mekah. Lalu beliau minta ibunya izin untuk pergi ke Madinah menziarahi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuat mengatakan bahawa beliau dah balik semula ke Yaman, selesai haji semua, baru minta izin ibunya nak datang balik ke Madinah jumpa Rasulullah. Kerana ini zamannya Rasulullah. Nabi masih hidup lagi, Nabi di Madinah. Jadi kata ibunya kepada Uwais, boleh pergi silakan, tapi jangan lambat. Maksudnya kalau sampai ke Madinah, cepat-cepat selesaikan urusan, jangan tangguhkan walaupun 1 hari, balik semula ke Yaman. Kerana ibu dah tak larat dah, kata ibunya. Jadi Uwais bin Amir pun sampai ke Madinah. Begitu beliau berkobar-kobar nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi salam. Maka diberitahu oleh isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau Nabi tak ada di rumah. Nabi keluar pergi perang atau pergi luar dan akan mengambil masa yang lama untuk Nabi balik. Jadi Uwais bin Amir teringat kalau ibunya pesan jangan ambil masa yang lama. Sampai Madinah, jangan ambil masa yang lama, balik semula. Jadi dengan perasaan sedih tak dapat jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam, dah sampai depan pintu rumah Nabi. Tak dapat jumpa Nabi, maka Uwais bin Amir pun balik ke Yaman. Maka setelah beberapa hari baginda Rasulullah balik. Sampai ke pintu rumah Nabi bagi salam, Assalamualaikum, isterinya buka pintu. Ketika Nabi nak masuk melangkah, masuk ke dalam rumah, kata Nabi kepada isterinya, belum cakap apa-apa lagi, Nabi bertanya, ada sesiapa yang datang cari aku ke depan pintu rumah ni? Maka kata isteri Nabi, ya, ada satu orang dalam beberapa hari yang lepas, katanya daripada negeri Yaman, sekian namanya. Kata Nabi, yang datang ini adalah penghuni langit. Ini bukan manusia biasa. Yang datang ini penghuni langit. Maksudnya Nabi mengistilahkan yang datang itu
selevel dengan para malaikat. Begitu tinggi kedudukan Uwais bin Amir Al-Qarni yang diletakkan oleh baginda Nabi SAW. Kemudian Nabi mendoakan kepada Uwais bin Amir Al-Qarni. Tak pernah jumpa Nabi pun. Sampai Uwais bin Amir Al-Qarni meninggal, tak pernah jumpa Nabi. Tapi Nabi memberikan pengiktirafan kalau beliau adalah selevel dengan penghuni langit. Dan Nabi pernah pesan kepada Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali. Dan kalau satu hari kalau kamu pergi ke haji, carilah satu orang yang datang daripada negeri Qaran, kerana dia juga akan datang haji pada tahun kamu akan pergi haji, dan namanya adalah Uwais bin Amir. Di tangannya ada satu tanda putih, di tapak tangannya ada satu tanda putih. Kalau kamu jumpa dia, minta dia doakan kepada kamu berdua. Siapa yang Nabi mintakan, suruh minta doa ni? Kepada Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali ni, dua orang sahabat Nabi, khalifah Rasulullah. Nabi pesan kepada mereka, kalau kamu jumpa fulan bin fulan ini, minta fulan itu doakan untuk kamu berdua. Uwais bin Amir Al-Qarni ni, dia ni ada penyakit sopak. Tapi oleh kerana berkat dia berkhidmat kepada ibunya, lepas balik daripada haji, Allah Ta'ala sembuhkan penyakit dia. Penyakit sopak di satu badan, macam berbelang-belang. Jadi Allah Ta'ala sembuhkan penyakit dia, kecuali sopak itu tinggal di tangan ini saja. Kerana apa? Kerana itu tanda Rasulullah bagi tahu kepada Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali. Maka ditinggalkan tandanya oleh Allah Ta'ala di tangan beliau. Sopaknya itu masih tinggal. Maka saat sampai waktu Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali, pada zaman Sayyidina Umar jadi khalifah, pernah satu hari pada musim haji, Sayyidina Umar kumpulkan semua orang-orang Yaman. Maka ditanya oleh Sayyidina Umar, ada tak daripada kalangan kamu yang datang daripada negeri Al-Qaran? Maka orang-orang Yaman mengatakan, ya, yang datang daripada negeri Qaran ni, mereka duduk di sini, di kemah ini. Maka Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali pergi ke kemah ataupun tempat yang dikatakan orang-orang daripada negeri Al-Qaran. Jadi ditanya kepada orang di situ, ada tak daripada kalangan kamu yang namanya Uwais bin Amir? Uwais bin Amir ni tak ada satu orang pun kenal beliau. Di negeri beliau pun tak ada orang kenal. Maka mereka mengatakan, tidak ada orang demikian ya Amirul Mukminin. Kata Sayyidina Umar, ada. Sifat orangnya adalah sekian. Maka orang-orang daripada negeri Al-Qaran kata, mungkin ada satu orang lelaki yang lebih kurang macam sifat yang Amirul Mukminin Umar bagi tahu. Orang-orang Al-Qaran ni pelik. Apa pasal ini Amirul Mukminin Umar cari orang ni? Orang ni hanya diupah untuk membersihkan onta-onta orang-orang Al-Qaran je. Kerana Uwais bin Amir tak dikenali langsung oleh penduduk di Al-Qaran. Maka Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali pergi ke tempat yang disebutkan oleh orang-orang daripada negeri Al-Qaran, yang mereka isyaratkan mungkin di sini ada lelaki yang dimaksudkan tadi. Bila mana mereka sampai ke kemah tersebut, nampak seorang lelaki tengah solat. Amirul Mukminin Umar dan Sayyidina Ali tunggu. Lelaki itu habis solat, mereka pun masuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Maka terkejut Uwais bin Amir, yang datang Amirul Mukminin Umar. Maka ditanya, siapa nama kamu? Sayyidina Umar tanya kepada Uwais bin Amir. Kata Uwais bin Amir, nama saya Abdullah. Sayyidina Umar senyum. Kata Sayyidina Umar, ya, aku pun Abdullah juga. Dini pun Abdullah juga. Kita semua hamba Allah. Tapi bukan itu yang saya maksudkan. Yang saya tanya, nama kamu sebenar apa? Maka beliau mengatakan, nama saya Uwais bin Amir. Sayyidina Umar ambil tangannya, tengok tapak tangannya, ada tanda yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Umar minta kepada Sayyidina penama Uwais bin Amir untuk mendoakan kepada beliau. Bila sebut macam tu, Uwais bin Amir menangis. Katanya, ya Amirul Mukminin Umar, kamu ini khalifahnya Rasulullah. Orang yang kedua yang paling mulia daripada kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Dan kamu ini wahai Ali, orang yang keempat yang termulia daripada kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mungkin aku nak mendoakan untuk kalian? Kalian jauh lebih mulia daripada aku. Kalian khalifahnya Rasulullah. Aku ni tak ada apa. Maka kata Sayyidina Umar, tidak. Ini perintahnya Rasulullah. Jadi bila sebut perintahnya Rasulullah, lagi Uwais bin Amir menangis. Kerana tak sangka nama beliau pernah disebut oleh baginda Rasul SAW. Lalu Uwais bin Amir pun mendoakan kerana ini perintahnya Rasul. Kalau mungkin permintaannya Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali, mungkin Uwais bin Amir tak nak pun kerana tawaduknya beliau dengan sahabat Nabi tadi.
Tapi bila disebutkan ini perintahnya Rasulullah, amanahnya Rasulullah, kalau jumpa kamu, minta kamu doakan untuk kami, maka Uwais bin Amir pun mendoakan kepada kedua mereka. Maka Sayyidina Umar tanya, wahai Uwais, apa kira-kira yang kamu buat? Sampaikan Nabi pesan kepada kami berdua untuk cari kamu dan minta kamu doakan kepada kami. Apa yang kamu buat? Maka waktu itu bila ditanya, Uwais bin Amir senyum. Uwais bin Amir senyum. Bila dia senyum, nampak giginya patah depan. Macam ada rongak sikit lah giginya. Maka kata Uwais bin Amir, ya Amir al-Mu'minin Umar, ini gigi aku patah kerana aku patahkan sendiri dengan pukul dengan batu. Apa pasal kamu pecahkan kamu punya gigi? Katanya, waktu zaman Nabi SAW, sampai khabar kepada aku, kalau dalam peperangan Uhud, baginda Rasulullah SAW patah giginya. Maka, aku tidak sanggup punya gigi yang sempurna, kerana aku takut gigi aku di hari akhirat akan lebih sempurna daripada gigi Nabi Muhammad SAW. Maka aku patahkan gigi aku kerana aku dapat khabar dalam peperangan Uhud, Nabi sendiri patah giginya. Kalau aku menyangka pada diri aku, buat apa aku ada gigi kalau Nabi patah giginya? Maka dipatahkan satu gigi kerana apa? Kerana demikian beliau merasakan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad walaupun beliau tak pernah jumpa Rasulullah SAW. Maka Sayyidina Uwais tanya kepada Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali. Katanya, ya Amirul Mu'minin, mohon maaf, saya nampak gigi kamu berdua elok aja. Apa yang kamu berdua buat dalam peperangan Uhud sampai Rasulullah patah gigi? Ditanya kepada Amirul Mu'minin Umar. Macam mana Nabi boleh patah gigi dalam perang Uhud? Kamu berdua elok sihat aja. Apa yang kamu buat dalam perang Uhud? Maka bila tanya macam tu, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali pula menangis teresak-esak. Kerana apa? Kerana tak sangka kalau bagaimana mungkin mereka menjadi penyebab kepada terlukanya baginda Nabi SAW di dalam peperangan Uhud. Demikian Uwais bin Amir Al-Qarni, seorang yang tak dikenali pun oleh penduduk dunia, tetapi waktu kewafatan beliau, bahkan waktu beliau berada dengan Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali, ketika dalam doanya beliau, lepas tu beliau minta pula kepada Sayyidina Ali dengan Sayyidina Umar doakan beliau. Apa doa beliau? Apa yang diminta? Ya Amirul Mukminin, doakan kepada saya biar lepas ni tak ada satu orang pun yang kenal saya. Kerana ini Amirul Mukminin Umar yang datang jumpa. Kalau Amirul Mukminin Umar datang jumpa, oh lepas ni jadi famous lah Uwais bin Amir. Jadi beliau minta doakan kepada saya lepas ni tak ada satu orang pun kenal saya. Dan Sayyidina Umar pun doakan, maka Allah Ta'ala mustajabkan doa. Sampai beliau meninggal, tak ada satu orang pun daripada negeri Al-Qaran yang kenal siapa itu Uwais bin Amir. Dia pun dengan kerja dia mengembala lembu, kutip sampah, itu habis sampai meninggal. Tapi subhanallah, pada hari kewafatannya, penuh rumah beliau sepanjang jauh mata memandang, penuh orang. Pada saat meninggalnya Uwais bin Amir Al-Qarni. Dari sebanyak-banyak orang yang datang ke rumah beliau saat beliau meninggal, kemudian bila mana seramai-ramai orang tadi bawa jenazahnya untuk disolatkan, penuh juga sepanjang jauh mata memandang, orang tak tahu datang dari mana. Dah disolatkan, bawa pergi kubur, nak dikuburkan, sama juga penuh jauh mata memandang, orang tak tahu juga datang daripada mana. Yakni 3 grup, yang ini bukan pergi sini, yang itu bukan pergi situ. Yang satu grup ni datang sini, sini pun penuh. Yang ini pergi situ, sana dah ada orang, tak tahu daripada mana. Siapakah yang datang? Para malaikat Allah Ta'ala yang menguruskan jenazahnya Uwais bin Amir Al-Qarni daripada awal sampai habis. Para malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana Nabi pernah sebut dulu, yang berdiri di hadapan pintu rumah Nabi, yang pernah sampai di hadapan pintu rumah Nabi Muhammad SAW adalah penghuni langit, kata Nabi. Bukan maksudnya Uwais bin Amir ni malaikat, tidak. Tapi nak bagi tahu betapa tingginya kedudukan beliau yang terkenal di sisi penduduk langit Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian para salafus soleh, orang-orang yang terdahulu daripada kita, meletakkan level mereka, kecintaan mereka kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu orang sahabat ketika mana wafatnya Rasulullah, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, wafat, maka beliau sedang berada di salah satu kebun tamar
Waktu itu Nabi meninggal di rumah Siti Aisyah. Abdullah bin Zubair masih lagi duduk di kebun kurma tengah bekerja. Jadi satu orang datang bagi tahu kepada Abdullah bin Zubair kalau Rasulullah dah wafat. Maka Abdullah bin Zubair waktu itu kerana tidak mampu menanggung kesedihan berita wafatnya Rasulullah, kata beliau, ya Allah, mata aku ni yang paling last yang aku nampak daripada nikmat Allah yang paling teragung adalah wajahnya Rasulullah. Maka sekarang Rasulullah dah meninggal, maka biarkanlah mata aku ni kekal yang terakhir melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, angkatlah penglihatan mata aku. Waktu itu juga beliau dibutakan matanya oleh Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana doa beliau supaya biarlah nanti di hari akhirat yang paling terakhir yang dilihat daripada nikmat Allah Ta'ala adalah wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, kecintaan para sahabat, kecintaan para salafus salih yang terdahulu, dengan bagaimana cerita-cerita tentang sedikit banyak bagaimana keadaan-keadaan mereka-mereka yang terdahulu di dalam meletakkan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sempurna kedatangan bulan Rabiul Awal, ya kita tak mampu jadi macam Uwais bin Amir Al-Qarni. Kita juga takkan mampu jadi seperti Sayyidina Umar, tetapi carilah peluang dengan kedatangan bulan Rabiul Awal ini, di mana level kita di dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalan ini takkan boleh dijawab kecuali pada diri kita sendiri. Hadza billahi taufik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha wa na'udzubika min du'ain la yustajab wa na'udzubika min 'amal la yuqbal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala khairil sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.